Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia saudara pengurusi majlis dan timbalannya, timbalan yang diputua Perkim, naib-naib yang diputua Perkim, Setiausaha Agung, seterusnya para hadirin sekalian. Saya rasa bangga telah 2 tahun kita tidak dapat berjumpa sebegini kerana pandemik COVID-19. Kali ini kita berasa selesa bahawa kita boleh mengadakan perjumpaan secara langsung Perkim bagi kali yang 61. Kita bersyukur walaupun penyakit wabak ini belum lagi tamat, tetapi kita bersyukur bahawa dianya sudah reda sedikit dan kita boleh mengadakan perjumpaan seperti ini supaya kita dapat jalin hubungan yang rapat di antara kita yang menjadi ahli Perkim yang berminat untuk mengembangkan agama Islam di kalangan orang Islam dan juga menjelaskan apa dianya agama Islam kepada orang yang bukan Islam. Ini adalah matlamat kita. Matlamat ini menjadi lebih penting kerana hari ini kita lihat agama Islam dihina oleh ramai bukan Islam di dunia ini. Bukan saja agama kita dihina, orang Islam juga dipandang rendah kerana kita tidak mengamalkan ajaran Islam dan kita tidak mencapai kejayaan sebagai orang Islam. Rata-rata kita lihat negara-negara Islam tidak dapat ditadbir dengan baik dan ramailah orang Islam yang lari daripada negara mereka untuk mendapat perlindungan di negara bukan Islam. Ini adalah satu perkara yang harus kita berasa malu. Sepatutnya orang Islam lebih selesa tinggal di negara Islam daripada menjadi kumpulan minoriti di negara bukan Islam. Hari ini kita dapati ramailah pelarian daripada negara-negara Islam ke negara bukan Islam kerana di negara bukan Islam mereka lebih terselamat daripada di negara Islam itu sendiri. Sebabnya ialah kerana negara Islam tidak ditadbir dengan baik dan sering menghadapi banyak rusuhan dan sebagainya. Juga tidak ada tindakan yang adil kepada orang Islam di negara Islam sendiri. Saya baru saja berada di London, di negara bukan Islam, dan saya dapati bahawa orang Islam di situ diberi kebebasan untuk menerangkan apa dianya agama Islam melalui televisyen. Terdapat 5-6 channel yang menumpu kepada televisyen broadcast berkenaan dengan agama Islam tiap hari. Ini di negara bukan Islam, tetapi di negara Islam ramailah orang Islam yang tak boleh tak dibenar bercakap walaupun mereka ingin tegur penyelewengan yang berlaku di dalam negara Islam. Mereka lebih berminat untuk menjayakan tafsiran yang dibuat oleh mereka, pegangan mereka, sehingga mereka menganggap orang yang tidak sama pendapat berkenaan Islam dengan mereka
tidak pun beragama Islam, dan mereka rela berperang membunuh orang Islam yang tidak sefahaman dengan mereka. Saya yakin ini bukanlah ajaran Islam, kerana dalam Al-Quran kita tahu bahawa terdapat amalan-amalan yang berlainan sedikit daripada kita, tetapi ini mereka masih Islam asalkan mereka mengucap 2 kalimah syahadat, iaitu kita sembah hanya satu saja Tuhan, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita terima Nabi Muhammad sebagai Rasul pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikembangkan kepada umat manusia. Selagi kita pegang kepada 2 perkara ini, 2 kalimah syahadat ini, kita adalah orang Islam. Saya kata ini kerana saya juga biasa terlibat dalam pengislaman orang bukan Islam yang memeluk agama Islam. Cara kita hanyalah dengan berjabat tangan dan meminta orang yang ingin memeluk agama Islam ini supaya mengucap 2 kalimah syahadat. Lepas itu mereka dianggap sebagai orang Islam. Mungkin mereka melakukan benda-benda yang dilarang oleh agama Islam. Mungkin mereka tidak amalkan segala yang diwajibkan oleh agama Islam, tetapi mereka masih Islam selagi mereka menerima bahawa mereka menyembah Allah yang satu dan Muhammad adalah suruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada pihak-pihak yang sering berkata orang yang tak mengikut tafsiran yang dibuat oleh mereka bukan orang Islam ataupun kurang Islam, seolah-olah ada ukuran tentang kedudukan seseorang itu dalam pengamalan agama Islam. Ada yang dikatakan kurang Islam ataupun tidak Islam ataupun lebih Islam dan sebagainya, seolah-olah ada kepegangan kita kepada agama Islam. Tetapi selagi kita akui bahawa kita menyembah Allah yang satu dan Muhammad adalah Rasulnya, maka itulah yang menjadikan kita orang Islam. Kalau ada persisihan antara tafsiran-tafsiran yang dibuat, kita perlu rujuk kepada Al-Quran. Tetapi kita dapati ramai daripada orang Islam, bahkan pensyarah, ulama dan sebagainya, yang mengenepikan ajaran agama Islam yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran melarang kita daripada membunuh, tetapi ada pemimpin Islam yang menyuruh orang Islam bunuh orang Islam lain. Kononnya kerana Islam lain ini tak mengikut tafsiran mereka dan kurang Islam. Tidak ada peruntukan dalam Quran bahawa kita boleh bunuh mana-mana orang, termasuk orang bukan Islam, dan kita tidak boleh bunuh kerana kononnya mereka sudah tidak terima agama Islam seperti ini yang ditafsirkan oleh orang tertentu. Sebab itu panduan kita yang sebenar ialah Al-Quran. Saya telah bercakap dengan ramai daripada ulama dan pemimpin Islam yang datang berjumpa saya di Kuala Lumpur ini, dan juga apabila saya berada di London, saya berjumpa dengan orang Islam dan saya jelaskan tentang masalah yang dihadapi oleh Islam dan negara Islam sekarang ini,
dianya berasas kepada penolakan ajaran Islam seperti yang terdapat dalam Al-Quran. Sebaliknya, ramai daripada orang Islam lebih utamakan ajaran dan tafsiran orang-orang tertentu yang dianggap bijak dan sebagainya. Walaupun bijak dan faham agama Islam, tetapi apabila ajaran itu bertentangan dengan ajaran yang terdapat dalam Quran, itu bukanlah ajaran Islam. Kita berpandu kepada Quran kerana Quranlah yang mengumpul segala wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad, dan kita selepas itu menerima agama Islam. Sebelum ada Quran, tidak ada agama Islam, hanya ada agama lain seperti Kristian dan Hebrew ataupun Yahudi yang menyembah satu Tuhan sahaja. Tetapi apabila datang Islam, Islam memperbetulkan ajaran-ajaran yang silap yang terdapat di kalangan orang lain ini. Tetapi apabila kita tidak ketepikan ajaran Islam dalam Quran dan kita membuat tafsiran yang berbeza-beza, hari ini kita dapati ramai orang Islam berpecah, berpuak-puak dan memusuh sesama mereka. Inilah yang kita lihat sekarang. Ramai orang Islam bermusuh, berperang sesama mereka kerana tafsiran yang lari daripada apa yang terdapat dalam Al-Quran. Al-Quran menegaskan bahawa orang Islam itu adalah bersaudara, tetapi kita dapati mereka tidak bersaudara. Yang menjadi masalah ialah ajaran Islam yang disampaikan kepada penganut agama Islam, kepada anak-anak kita, tidak mengikut apa yang terdapat dalam Al-Quran. Ajaran-ajaran ini kerap kali bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan itu mereka akan membesar dan mempunyai pemahaman yang sempit, yang hanya menerima agama Islam seperti yang disampaikan kepada mereka, walaupun apa yang disampaikan kepada mereka itu bukanlah daripada agama Islam seperti yang terdapat dalam Al-Quran. Saya telah ditanya apakah yang perlu dilakukan oleh orang Islam supaya mereka akan pegang kepada ajaran Islam yang sebenar. Dan jawapan saya ialah kita kembali kepada Al-Quran dan tidak mengikut tafsiran itu dan ini, mengikut ulama tertentu. Kerana apabila kita mengikut tafsiran yang dibuat yang berlainan antara pentafsir, kita akan berpecah kepada kumpulan-kumpulan yang sering bermusuh sesama kita. Sebaliknya, Al-Quran hanyalah satu, tidak seperti agama-agama lain yang mempunyai Bible mereka yang berlainan, yang dibuat tafsiran oleh pihak-pihak tertentu. Sebaliknya, Al-Quran hanyalah satu, walaupun pengikutnya adalah terdiri daripada orang Syiah ataupun orang Sunni ataupun mazhab-mazhab yang lain. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, kita tidak akan berpecah belah, melainkan kalau kita dengan sengaja menyalah tafsirkan ajaran agama Islam. Dan ajaran agama Islam ini memang semuanya baik-baik belaka. Kita dilarang bermusuh, kita disuruh bersaudara, kita dilarang membunuh, bermakna bahawa kita dilarang berperang sesama kita ataupun berperang dengan pihak lain. Kita harus bersedia
untuk mempertahankan umat Islam. Tapi di zaman Nabi, persediaan terhad kepada mempunyai kuda perang, senjata-senjata seperti pemanah, tombak dan sebagainya. Di zaman ini kita kalau tidak mempunyai senjata yang moden, kita tidak dapat mempertahankan umat Islam. Dan apabila kita tidak dapat mempertahankan umat Islam, kita mengelakui sesuatu yang salah daripada ajaran agama Islam. Yang penting bukan memilih kuda atau menaik kuda ataupun menggunakan pemanah. Yang penting ialah menyelamatkan umat Islam. Untuk itu kita perlu kepada senjata yang canggih, yang moden, yang mampu mempertahankan kita. Tetapi kita tidak mempunyai kebolehan untuk membuat senjata ini. Hari ini kita terpaksa membeli senjata kepada orang bukan Islam kerana kita tidak ada pengetahuan, tidak ada kebolehan untuk membuat senjata. Ini disebabkan oleh kita menghadkan ilmu pelajaran kepada hanya yang dikatakan berkenaan dengan agama Islam saja, tetapi kita tidak ambil berat tentang masalah yang disebut dalam Al-Quran, iaitu kita perlu mempertahankan, menyelamatkan umat Islam. Dan untuk ini kita mesti ada kekuatan yang bermakna kita mempunyai kebolehan untuk mengeluarkan senjata canggih kita sendiri dan tidak bergantung kepada pihak lain. Dan untuk ini pelajaran seperti ilmu sains, seperti algebra, seperti mathematics, seperti physics, chemistry dan sebagainya perlu ada kepada umat Islam. Tetapi apabila kita menyampaikan ilmu kepada anak-anak kita ataupun penuntut di sekolah, kita ketepikan ilmu sains, kita tidak menekankan tentang penguasaan ilmu seperti physics, chemistry, arithmetic dan sebagainya, sampai kita menjadi bodoh, tak mampu mengeluarkan senjata kita sendiri, dan kita terpaksa membeli senjata dari orang yang sebenarnya tidak bersimpati dengan kita, yang kadang-kadang bermusuh dengan kita, dan mereka membekalkan kita dengan senjata ini supaya kita berperang sesama kita, membunuh sesama orang Islam. Dan kita tahu Al-Quran menyebut bahawa sesiapa yang membunuh orang Islam, tempatnya di akhirat adalah di neraka selama-lamanya. Ini yang disebut oleh Quran, tetapi ini tidak diajar kepada anak-anak kita ataupun penuntut-penuntut kita di sekolah. Kita mengada kelas-kelas mengajar agama di sekolah, tetapi tumpuannya ialah untuk melakukan fardu ain untuk akhirat bagi kita. Tetapi Al-Quran menyebut bahawa kita juga mempunyai bahagian kita dalam dunia ini, dan dalam dunia ini kita perlu mempunyai kebolehan mempertahankan negara Islam, mentadbir negara Islam dengan baik, membangunkan negara Islam supaya tidak ditindas oleh negara-negara bukan Islam. Hari ini kita dapati ramailah negara-negara Islam yang bergerak mengikut telunjuk orang yang bermusuh dengan kita. Sebabnya ialah kerana kita lemah dan kita perlu bantuan daripada mereka, dan mereka tidak memberi bantuan, melainkan kita dijadikan hamba mereka mengikut kehendak mereka. Ini perlu kita ambil kira bahawa kita perlu
menentukan kedudukan umat Islam dan agama Islam ini terpelihara kita ada di dunia ini, semasa kita hidup. Tidak ada dalam Quran yang disebut bahawa dunia ini adalah untuk orang kafir. Sebaliknya tempat kita adalah di akhirat. Pendapat yang seperti ini menyebabkan ramai orang Melayu dan orang Islam lain tumpu kepada akhirat saja tanpa mengambil berat tentang tanggungjawab mereka di dunia ini. Sebab itu kita perlu kembali kepada Al-Quran, kerana Al-Quran memberi panduan yang banyak berkenaan dengan cara hidup orang Islam. Kalau kita diikuti apa yang disebut dalam Quran, saya yakin orang Islam akan berjaya di dunia dan tidak kurang di akhirat. Inilah tanggungjawab kita sebenarnya, dan saya harap PERKIM yang bertanggungjawab untuk mengembangkan agama Islam, memperbetulkan pelajaran agama Islam di kalangan orang Islam dan orang bukan Islam, akan pegang kepada ajaran dalam Quran dan jangan ketepikan ajaran dalam Quran kerana mengikut arahan ataupun tafsiran yang dibuat oleh orang tertentu yang mempunyai kepentingan yang lain, khususnya orang yang menyalahgunakan ajaran Islam untuk kepentingan politik mereka. Sebaliknya, kita perlu ikut ajaran Islam supaya kita betul-betul menjadi orang Islam yang menurut ad-din, cara hidup orang Islam. Inilah yang perlu dilakukan oleh kita, dan PERKIM mempunyai tanggungjawab yang lebih, kerana kita perlu betulkan salah faham dan salah tafsir yang berlaku berkenaan dengan agama Islam, sehingga orang Islam hari ini berpecah menjadi lemah, dihina dan dikenali sebagai teroris, pengganas. Itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam tidak menjadikan kita pengganas. Sebalik, kita perlu dapat tempat kita dalam dunia ini untuk menyelamatkan agama Islam yang sebenar. Kita tak betul ikut ajaran-ajaran yang berlainan. Ada pihak yang mengaku bahawa mereka adalah Nabi. Tidak ada benar. Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir yang diberi tugas mengembangkan agama Islam di kalangan umat manusia. Juga kita perlu amalkan ajaran Islam untuk menunjuk bahawa agama Islam ini adalah agama yang baik, yang prihatin, yang bertimbang rasa, yang adil, supaya orang yang bukan Islam akan tertarik dengan ajaran Islam. Saya dapati bahawa ramai orang Islam yang pergi tinggal di negara bukan Islam. Orang bukan Islam ini memberi tempat kepada mereka mendapat perlindungan di negara bukan Islam, tetapi sebaliknya orang Islam yang mendapat perlindungan daripada negara bukan Islam ini, mereka melakukan perkara-perkara yang ditegah, seperti meletupkan bom dan membunuh orang yang tidak ada kesalahan apa-apa terhadap agama Islam. Terdapat kes yang mana satu orang dengan sendirinya, tanpa arahan apa-apa, ingin membalas dendam dan mencuri sebuah kereta lori, dan dianya membawa lori itu untuk menindih. 80 orang mati karenanya. Ini bukan
sebahagian daripada ajaran Islam. Sebaliknya, orang Islam mestilah berasa mereka bertanggungjawab untuk menyelamatkan bukan saja orang Islam, tapi orang bukan Islam pun perlu diselamatkan oleh kita. Kerana dengan itu maka Islam akan dipandang tinggi oleh masyarakat bukan Islam, dan mungkin mereka akan memeluk agama Islam, ataupun sekurang-kurangnya mereka akan bersimpati dengan orang Islam. Kita dapati perbuatan-perbuatan setengah orang Islam dengan sendirinya meletup bom di sana sini dan membunuh orang yang tidak berdosa, termasuk kanak-kanak yang tidak pun faham apa dianya masalah yang dihadapi. Mereka juga telah dibunuh oleh orang Islam. Dengan ini agama Islam mendapat imej yang buruk sebagai satu agama yang menggalakkan perbuatan zalim dan tidak bertimbang rasa kepada pihak lain. Sebaliknya, kalau kita ikut ajaran Islam, kita akan jaga bukan saja orang Islam tetapi orang bukan Islam, menunjuk betapa kita ini prihatin dan berasa bertanggungjawab untuk menyelamatkan semua umat manusia. Kerana dengan perbuatan yang seperti itu, barulah agama Islam ini mendapat imej yang baik dan akan ada orang yang berminat untuk memeluk agama Islam. Hari ini ramai daripada orang lain menolak Islam sebagai agama teroris yang tidak bertimbang rasa, yang dengan mudah membunuh orang yang tidak bersalah sama sekali. Ini menunjuk bahawa kita sebenarnya tidak mengikut ajaran Islam seperti yang terdapat dalam Al-Quran. Kita mengikut nafsu kita. Kerana kita marah, maka kita bertindak mengikut nafsu kita dan memberi gambaran yang buruk terhadap agama Islam. Saya harap PERKIM tidak akan mengembangkan agama yang silap ini. Sebaliknya, kita kembali kepada Quran dan kita perlu faham ajaran Islam. Kerana kalau kita hanya baca Quran dalam bahasa Arab, mungkin kita tak faham ajaran Islam, panduan agama Islam. Sebaliknya, kalau kita baca Al-Quran dalam bahasa yang kita faham, bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris, maka barulah kita akan dapat panduan yang sebenar tentang ajaran Islam. Ada pihak yang berkata bahawa terjemahan Quran itu bukan Quran. Ya, dia bukan Quran. Tetapi kalau kita ajar seseorang itu dalam bahasa yang dia tak faham, maka dia tidak akan faham apa dianya ajaran Islam yang sebenar. Sebab itu, sementara kita boleh baca Quran, hafal Quran, tetapi kita juga perlu faham dalam bahasa yang kita faham, bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris, akan ajaran Islam. Dan kalau kita ikut apa yang diajar oleh Quran, nescaya kita akan menjadi umat yang berjaya, yang mampu mempertahankan umat Islam dan agama Islam. Inilah tugas PERKIM. Bukan semata-mata mengikut ajaran orang yang cuma tumpu kepada akhirat saja. Ya, kita perlu tahu tentang akhirat, perlu beribadat untuk akhirat, tetapi di masa yang sama kita jangan lupa bahagian kita di dunia ini, dan kita jangan lupa tanggungjawab kita terhadap agama Islam dan umat Islam seperti yang dikehendaki dalam Al-Quran. Saya harap PERKIM
akan membincang, ulama-ulama dalam perkim akan membincang perkara ini, kerana kalau tidak kita turut saja kitab-kitab yang kita pilih dan kita mungkin melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh agama Islam. Dalam Islam, satu yang diutamakan ialah keadilan. Terdapat dalam Quran banyak ayat-ayat yang berkata apabila kamu hukum, hukumlah dengan adil. Tetapi kita dapati ramai daripada kita tidak adil. Kadang-kadang kita membuat sesuatu yang sengaja tidak adil kerana kita ikut nafsu dan bukan agama Islam. Sebab itu, untuk menjayakan umat Islam, menjayakan agama Islam, kita perlu kembali kepada Quran dan perkim, terutamanya perlu menentukan tiap seorang yang dilatih menjadi pendakwah faham Quran lebih daripada kitab-kitab yang lain. Hanya dengan kita menumpu kepada ajaran Quran, ajaran Islam dalam Quran, barulah kita akan pegang kepada ajaran Islam yang sebenar. Kalau kita cuma mengikut kitab-kitab tertentu yang tentu popular, mungkin kita lari daripada ajaran Islam. Kita juga perlu patuh kepada hadis, tetapi harus kita ingat bukan semua hadis itu sahih. Ada hadis yang lemah, ada hadis yang tidak sahih. Sebaliknya, ahli-ahli fikir yang meneliti sahih-sahih ini, yang meneliti hadis-hadis ini, daripada kononnya ada 600,000 hadis, mereka menerima cuma 7,000 saja. Yang lain mereka tolak sebagai palsu ataupun tidak sahih ataupun lemah. Jadi kalau kita pegang kepada hadis sehingga kita ketepikan Quran, maka kita akan lari daripada ajaran Islam. Sebab itu sementara kita boleh ikut hadis, janganlah sehingga kita ketepikan Quran dan pegang kepada hadis sahaja. Kerana seperti mana kita tahu, kajian berkenaan dengan sahih atau tidak hadis-hadis ini dibuat hampir 200 tahun selepas wafat Nabi Muhammad SAW. Dan dalam 200 tahun itu, terjemahan dan tafsiran yang disampaikan kepada pengkaji-pengkaji hadis ini sudah pun lari daripada yang sebenarnya. Kerana kita tahu bahawa manusia ini pelupa. Mereka tidak ingat tentang apa yang sebenar yang berlaku. Kalau diriwayatkan bahawa Nabi melakukan sesuatu ataupun berkatakan sesuatu 200 tahun selepas Nabi berkata, mungkin ada kesilapan. Dan kalau ada yang hadis yang bertentangan dengan agama Islam, dengan Al-Quran, maka kita tidak boleh terima dengan sewenang-wenangnya hadis itu. Jadi tujuan kita ialah untuk kembalikan umat Islam kepada ajaran Islam seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih sahaja, bukan semua 600,000 hadis. Itulah yang patut dilakukan oleh perkim. Perkim adalah badan pendakwah, satu organisasi untuk berdakwah menerangkan agama Islam. Sebab itu kita perlu faham apa sebenarnya agama Islam, dan ini akan terdapat dalam Al-Quran, dan kita perlu faham dalam bahasa yang kita faham, dan bukan hanya menghafal
Al-Quran dan membaca Al-Quran tanpa memahami isi kandungan Al-Quran. Ahli-ahli perkim perlu beri perhatian yang serius kepada banyak penyelewengan yang berlaku, yang sampai kepada orang yang meminum air basuh kaki seorang pemimpin Islam kononnya, tetapi ini bukan sebahagian daripada ajaran Islam. Inilah tugas perkim, dan saya berdoa, saya meminta, saya merayu supaya kita kembali kepada ajaran Islam yang sebenar yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Sekian, terima kasih.